Wah, itulah. Cikgu macam, wow, cikgu respect lah. Untuk yang baru balik sekolah ni, cikgu hargai kamu kamu punya usaha semua. InsyaAllah cikgu pun akan bagi yang terbaik lah untuk bagi kamu faham untuk lesson dengan cikgu. Syah boleh dengar ke suara cikgu Syah? Oh, Syah. Ya, boleh dengar. Okey, baik. Wafiuddin, Wafi okey Wafi? Okey ke? Mana ni? Haziq boleh dengar ke suara cikgu? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Kalau macam tu suara cikgu tak lag lah. Okey, Hanif okey Hanif? Boleh dengar suara cikgu? Boleh ke? Okey. Jadi, apa-apa pun untuk yang beragama Islam sebelum kita pergi lagi jauh lesson kita untuk hari ni, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, untuk lesson kita hari ini kita akan selesaikan soalan-soalan homework. Dah tengok belum homework kita? Afif dah tengok dah homework kita, Afif? Mana Afif ni? Hanif dah tengok dah homework kita, Hanif? Dah. Dah cuba buat dah? Haziq dah tengok dah Haziq homework kita Haziq? Dah. Haziq dah cuba buat dah? Dah. Okey. Jadi ada yang dah cuba buat, ada yang banyak tanya cikgu. Okey. Jadi cikgu nak kamu fokus. Cikgu just boleh bagi yang terbaik. Cikgu kat sini je. Cikgu tak boleh nak pergi ke depan meja kamu. Kalau tak faham ataupun tak jelas, boleh bagi tahu cikgu terus. InsyaAllah. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita untuk petang ni. Okey, sebelum kita tak teruskan kelas kita untuk petang ni, cikgu akan bagi tahu dulu apa yang cikgu akan buat. Apa yang cikgu akan buat. Okey, yang pertama, apa yang cikgu nak buat ni? Okey, yang pertama adalah cikgu nak selesaikan homework. Cikgu akan selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan homework. Jadi kok-koklah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, ni bahagian awal kelas kita. Kita akan selesaikan homework bersama. Kemudian untuk kelas yang seterusnya, cikgu akan tunjuk kepada kamu cara menyelesaikan graf. Cara buat graf apa? Graf jarak masa. Cara nak buat graf jarak masa. Tak ada masalah pun, senang sahaja. Dan yang terakhir, cikgu akan kenalkan kamu tentang pecutan. Okey, ini rancangannya. Okey, jadi untuk hari ni, untuk first masa ni, kita akan pergi kepada selesaikan soalan homework. Okey, jadi kamu boleh tengok betul-betul kita ada beberapa soalan dekat sini. Ada soalan, boleh terus tanya cikgu. Boleh ke Kaizuran? Boleh. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita untuk petang ni. Kita akan teruskan kelas kita untuk petang ni. Nombor 1. Kita nak jawab soalan nombor 1 ni. Manakah antara berikut yang benar? Okey, jadi kita punya formula laju sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Laju sama dengan apa? Jarak bagi masa. Ya, jarak bahagi dengan masa. Jadi yang ini kalaulah kenapa cikgu selalu buat kiraan, cikgu akan tulis formula ni. Sebab apa? Nanti form 4 senang sikit kamu nak ingat. Laju tu adalah jarak bahagi masa. Jadi nombor 1 ni adalah A. Nombor 1 ni adalah A. Habis dekat situ. Okey, seterusnya untuk hari ni kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Senang sahaja soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kita akan selesaikan sama-sama dengan cikgu ni. Kamu akan selesaikan sama-sama dengan cikgu. Okey. Jadi Liling. Liling ni nak nama orang lah. Liling berlari sejauh
5 kilometer. Okey, maksudnya jarak dia dah lari, dia dah lari sejauh 5 kilometer. Dengan kelajuan dia, laju dia adalah 1.2 kilometer per jam. Okey, jadi sekarang ni dia nak apa? Hitung masa, bagi masa dia berapa, berapakah masa dalam keadaan minit. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Benar, Okey, baik. benar Bila ke? Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak semua orang bagi tahu cikgu, apakah formula laju? Laju sama dengan apa? Jarak bagi Ha. masa. Ya, jarak bahagi dengan masa. Jadi sekarang laju dekat sini, cikgu ambil 1.2 kilometer per jam. 1.2 kilometer per jam. Cikgu letaklah 1.2 sahaja. Jarak dia 5 kilometer. 5 kilometer. Masa dia adalah benda yang kita nak cari. Jadi sekarang, bila kita nak cari masa dia, kita letaklah X. X tu apa? Unknown. Benda yang kita nak tahu. Jadi sekarang ni kamu kena tengok macam mana nak cari nilai X ni. Kamu kena tengok. X ni dalam keadaan bahagi. Kena pindahkan dulu ke sana. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Jarak. Ya, jadi 1.2 akan jadi darab dengan X. Sama dengan 5. Kamu kena ingat, kita nak cari nilai X. Kenapa cikgu alih X? Sebab cikgu tak boleh nak alihkan 5. X tu di dalam keadaan bahagi. Jadi cikgu pindahkan sekejap ke sana. Sekarang kita nak cari X, kita nak kena pindahkan pula 1.2. 1.2 dengan X dia dalam keadaan darab. Kenapa? Nombor duduk sebelah-sebelah. Nombor duduk kiri kanan dengan huruf. 1.2 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bagi. Ya, darab jadi bahagi. 5 bahagi 1.2. Sekarang ni semua orang kena ada kalkulator. Semua orang kena ada kalkulator. Kita akan buat 5 bahagi 1.2. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4.17. Kita bundarkan terus. 4.17. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas ke? Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak soal semua orang. Apakah unit bagi masa dekat sini? Kalau unit laju adalah kilometer per jam. Kalau unit jarak adalah kilometer. Sekarang cikgu nak tanya kamu, yang X ni masa, kita tahu dia masa. Tapi unit dia unit apa? Jam. Jam. Pandai. Bermakna yang ini adalah dalam jam. 4.1 jam. Sekarang ni kita punya soalan nak minit. Jadi kita kena tukarkan 4.1 jam kepada minit. Daripada jam kita nak pergi kepada minit. Darab 60. 4.1 jam darab dengan 60. 4.17 darab 60 kita akan dapat 250.2 minit. Jadi yang ni sebenarnya kita dah bundarkan. Sepatutnya dia akan dapat nombor bulat lah. Okey, jadi kita akan dapat 250.2 minit. Maksudnya liling ni dia ambil masa selama 250.2 minit untuk berlari dengan jarak 5 kilometer. Dia merentas desa ni. Salah orang 5 kilometer ni merentas desa. Dia lari 5 kilometer berapa lama? 250.2 minit. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh ke? Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, 250. Jadi jawapan dia adalah C. Kita ambil C. 250.
Dia tak ada point ni. Kenapa cikgu? Sebab tadi cikgu main bundarkan. Kita bundarkan, jadi jawapan kita akan tak soalan tu tak ada bundarkan. Soalan tak bundarkan. Tapi kita bundarkan, kita akan dapat perpuluhan. Tapi tak apalah. Dua-dua kalau kita bundarkan 250 ni, kita bundarkan dua ni, kita akan dapat 250 juga. Habis dekat situ. Itulah soalan nombor 2. Okey, sekarang cikgu nak dengar suara. Soalan nombor 2 jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey. Jelas. Baik. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Nombor 2 dah siap. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tadi Liling. Sekarang kita pergi kepada Nadia. Nadia mengayuh basikal sejauh X kilometer. Sejauh adalah untuk sesuatu yang bercakap tentang jarak. Jadi, keluarkan info ni. Sebenarnya sambil-sambil ni cikgu ajar kamu cara nak jawab soalan yang huruf ada ayat panjang ni. Keluarkan info jarak. Jarak dia adalah X kilometer. Itu cara dia. Dengan kelajuan purata 30 km per jam. Maksudnya laju dia dekat sini adalah 30 km per jam. Habis. Jika dia mengayuh basikal selama 30 minit. Selama 30 minit. Tengok tu. Silap. Cikgu kena tulis masa tu. Okey, selama 30 minit. Jadi ni masa. Kan 30 minit ni adalah untuk masa. Sebanyak 4 kali seminggu. Dia kata apa? Dia kata 4 kali seminggu. Dalam masa 1 minggu. Dalam masa 1 minggu. Minggu ni apa? Kita ada masa daripada Ahad. Daripada Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Sabtu. Dia ada berapa kali? Dia ada 4 hari dia pergi mengayuh basikal. 4 hari dia kayuh basikal. Habis dekat situ. Okey. Jadi kalau kamu kena tengoklah macam mana cikgu keluarkan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok sini Okey. Jadi sekarang kita nak kira satu perjalanan. Ini semua adalah satu perjalanan. Satu perjalanan. Masing-masing kita pergi masuk kepada formula kita. Laju sama dengan apa? Jarak bagi masa. Jarak bahagi dengan masa. Habis dekat situ. Sekarang masukkan. Kita X, masa kita 30. Tapi kamu kena tengok betul-betul. Kamu kena tengok betul-betul. Apa yang kena tengok betul-betul tu cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu padam ni. Okey, laju dia adalah 30. Unit dia kilometer per jam. Sama dengan jarak. Jarak dia X kilometer. Okey, masa dia apa? Masa dia 30 minit. Jadi sekarang kalau kita masukkan terus dalam ni, kita tak akan dapat jawapan dia. Kenapa tak dapat cikgu? Sebab laju dia bercakap tentang jarak dalam kilometer. Jarak dalam kilometer. Okey, jarak dah betul. Tetapi unit untuk masa dekat sini soalan bagi dalam keadaan jam. Kat sini kamu pergi masukkan minit. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Jadi kat sini kamu kena buat apa? Kamu kena tukarkan dulu yang masa tu daripada minit pergi kepada jam. Tu cara dia. Tu cara kita nak bagi masuk dengan apa yang soalan nak. Habis dekat situ. Okey, sekarang ni daripada 30 minit nak pergi kepada jam, ingat formula cikgu, kita bahagi 60. Jadi 30 minit bahagi 60 kita akan dapat 0.5 jam.
Bila kita tengok dekat sini jam, barulah kita boleh masuk. 30 sama dengan X per 0.5. Sebab apa? Sebab unit dekat sini dah dalam keadaan jam. Jelas ke semua? Dekat situ boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dekat situ kena faham. Bukan kita main masuk je formula-formula ni, bukan main masuk je. Formula-formula tu kita kena tengok unit juga. Jadi sekarang 0.5 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. 0.5. Next, kalkulator. 30 darab 0.5 dapat berapa? Kata 5. 15. Okey. 30. Cikgu buat 30 darab 0.5. Cikgu 15. 15. Kamu terbuat bahagi tu. Okey, 30 darab 0.5 kamu dapat apa? 15. Kamu akan dapat 15. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh baca? Apa yang kita boleh faham dekat sini? Yang kita boleh faham, X adalah tentang jarak. Jarak dia kilometer. Maksudnya, jarak dia bawa basikal ni berapa jauh? Jarak dia bawa basikal adalah 15. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Sekejap, ni bukan jawapan lagi. Okey, ni bukan jawapan. Okey, jadi masing-masing sampai sini jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Sampai sini jelas ke semua? Boleh. Adakah kamu nak masuk ni? Jelas. Okey, baik, bagus. Okey, bagus Syami. Okey, jadi ini adalah jarak 15 km dia. Ini adalah satu perjalanan. Satu perjalanan. Ya, kenapa tu? Okey, masing-masing boleh tengok sini. Jarak 15 km ni satu perjalanan. Jarak untuk 15 km ni satu perjalanan. Tapi masalahnya, kayu basikal, itu jumlah jarak dilalui dalam tempoh seminggu. Dia nak jarak dalam seminggu. Ini adalah jarak satu perjalanan. Bila dalam seminggu, dia ada 4 kali pergerakan. Bermakna 15 akan darab dengan 4. 15 darab 4 dapat berapa? Masing-masing boleh tekan kalkulator. Dapat berapa? 60. Ya, 60 km. Inilah jarak dia. Inilah. Kenapa cikgu bukan jawapan dia 15, cikgu? Kan kita dah dapat jarak dia 15. Okey, 15 tadi adalah jarak untuk satu perjalanan. Satu hari perjalanan. Sekarang ni, Nadia ni masalahnya dia suka naik basikal. Dia naik apa? Dia naik 4 kali. Jadi dekat situlah kita darab dengan 4. 15 darab dengan 4 kita dapat 60. Bermakna dekat soalan Nadia ni jawapan dia adalah C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kena tengok betul-betul ni soalan nombor 3. Nanti kalau kamu confuse, tengok balik rakaman cikgu. Cikgu selesaikan satu-satu ni. Habis. Kena fahamkan ni. Okey, habis. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebelum cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya, ada soalan tak nak tanya cikgu? Sempat salin tak? Diorang ni sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Salin tau. Okey, habis cikgu pergi kepada soalan nombor 4 pula.
Soalan nombor 2 cikgu dah jawab. Soalan nombor 3 cikgu dah jawab. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Cikgu, kenapa cikgu buat soalan ni? Sebab cikgu nak kamu nampak pattern. Pattern yang soalan akan tunjukkan kepada kamu. Inilah soalan-soalan yang akan tunjuk. Inilah pattern. Pattern ni bentuk soalan exam kamu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu copy je lah semua. Okey. Ni soalan nombor 4 pula. Okey, cikgu nak mula buat. Kalau kamu tak faham ataupun confused, jangan segan-segan untuk tanya soalan dekat cikgu. Okey, jadi soalan nombor 4. Si Yi memandu selama 105 minit. Jadi, bila dia bercakap tentang selama, itu adalah untuk masa. Masa kita adalah 105 minit. Habis dekat situ. Tanpa henti untuk perjalanan sejauh. Maksudnya, sejauh adalah untuk jarak. Jarak dia adalah 160 kilometer. Hitung laju. Sekarang ni dia nak laju. Okey, laju dalam keadaan, tengok betul-betul. Unit dia dekat sini adalah kilometer per jam. Unit untuk laju dekat sini adalah kilometer per jam. Kita punya formula laju. Laju adalah sama dengan apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Jarak. Apa formula untuk laju? Masa. Ya, jarak bahagi masa. Jadi sekarang ni kalau kita terus masukkan formula kita jarak. Jarak kita 105 dan masa kita silap terbalik. Jarak kita adalah 160 dan masa kita 105. Kalau kamu terus masukkan nilai ni, kamu kena faham. Jarak ni dia dah dalam kilometer. Masa ni 105 ni di dalam keadaan minit. Jadi jawapan untuk laju kamu akan jadi dalam kilometer per minit. Jadi soalan nak jawapan dalam kilometer per jam. Apa yang kita kena buat? Kita kena tukarkan masa. Tukarkan apa? Tukarkan minit. Pergi pula kepada jam. Okey, minit kita 105 minit. 105 nak tukar kepada jam bahagi 60. Sekarang 105 bahagi 60 kita akan dapat 1.75 jam. Jadi apa yang kita nak kena buat kat sini? Kita keluarkan formula kita. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak. Jarak dia 160 kilometer. Masa cikgu dah terang dah. Jangan pakai minit. Tapi pakai jam. Sebab soalan nak dalam jam. Jadi 1.75. Jadi laju dia dekat sini adalah 160 bahagi 1.75. Cuba tekan kalkulator. Kita dapat berapa? 91.43. Ya, 91.43. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Laju yang kita cari dekat sini apa unit dia? Sini. Apa unit dia? Kilometer per jam. Iya, kilometer per jam. Kenapa bukan minit? Sebab kita dah tukarkan dah. Daripada minit, kita dah tukar pergi kepada jam. Jadi jawapan dia dekat sini nombor 4 adalah 91.43. Habis dekat situ. Jelas ke penerangan daripada cikgu? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey. Habis nombor 4. Okey, tengok pula. Sempat salin tak ni? Jalan kerja? Sempat. Okey, kalau tak sempat bagi tahu cikgu biar cikgu boleh patah balik. Okey, habis cikgu akan pergi kepada soalan nombor 5. Cikgu akan buat semua. Kamu jangan tanya cikgu nak buat semua. Memang cikgu nak buat semua. Biar kamu boleh faham pattern soalan ni. Okey, kejap. Cikgu pergi kepada soalan nombor 5. Kita selesaikan sama-sama. Okey, bukan kita selesaikan, cikgu selesaikan. Okey, masing-masing. Tengok kat depan. Cikgu tulis betul-betul satu-satu.
Dan kamu just tengok dan fahamkan. Kalau tak faham nak buat apa? Tanya. Kalau malu nak buat apa? WhatsApp cikgu. Cikgu ready WhatsApp dekat sini. Okey, habis kita pergi kepada soalan nombor 5. Rafiq menaiki motosikal daripada Shah Alam ke Ipoh. Kita ada Shah Alam dekat sini. Shah Alam. Lepas tu dia nak pergi mana ni Shah Alam ni? Dia pergi kepada Ipoh. Sejauh dekat sini jarak daripada Shah Alam nak pergi kepada Ipoh adalah 150 km. Habis. Dia memulakan perjalanan pada pukul 9 suku pagi. Maksudnya Rafiq ni daripada Shah Alam. Dia gerak pukul 9 suku pagi. Kemudian dia berhenti dekat RNR selama 15 minit. Dia ada pergi patah balik. Dia ada berhenti dekat sini sekejap. RNR. Rawat dan rehat. Rehat dan rawat. Okey. Dia berhenti sekejap dekat sini selama 15 minit. Kemudian dia tiba ke destinasi pada pukul 11.45 tengah hari. Ni 11.45 ni pagi jugalah. Sebab tak pukul 12 lagi. Hitung purata laju keseluruhan perjalanan Rafiq. Okey. Ada satu benda yang cikgu nak ajar. Cikgu asyik ajar laju je. Cikgu asyik ajar laju. Apa formula laju? Cikgu nak dengar sikit apa formula laju? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi dengan masa. Okey. Kemudian kita ada satu lagi formula. Cikgu nak terang ini. Walaupun kita dah nampak dari tadi, cikgu takut kamu tak tahu. Formula yang kedua kita panggil dia laju purata. Laju purata. Sekarang ni laju purata dia, formula dia. Dia jarak bahagi masa juga. Cumanya jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Inilah laju purata. Inilah laju purata. Jumlah ni maksudnya total pergerakan kamu. Total pergerakan jarak. Dan total pergerakan masa. Maksudnya walaupun dia berhenti dekat RNR 15 minit, dia berhenti. Mana ada orang berhenti ada nilai laju. Tapi sekarang ni dia nak laju purata. Laju purata ni maksudnya apa? Purata ataupun kita cakap total laju keseluruhan perjalanan. Perjalanan. Okey, jadi kalau ada cikgu saya peninglah laju purata ni, boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk. Okey, jadi sekarang ni Shah Alam 9 suku pagi, Ipoh 11.45 pagi. Okey, sekarang ni dia nak laju purata. Tapi saya dah betul 4. Kita tengok nombor 5 dia betul ke tak? Ya. Tadi. Okey, jadi jumlah jarak dekat sini. Ya. Ada soalan ke? Okey, cikgu tulis Kai ada nak tanya cikgu soalan ke? Ada. Tak ada. Okey, dekat sini habis jumlah jarak. Jumlah jarak kita dah dapat 150 km. Sekarang ni kita kena cari apa? Kita kena cari jumlah masa. Macam mana nak cari jumlah masa ni? Okey, kamu kena tolakkan. Kamu kena tolakkan. 11.45. 11.45 tolak dengan 9.15 pagi. Kamu kena tolakkan. Kamu kena tolakkan. Ini pagi dua-dua. AM dan AM. Tolak. 45 minit tolak 15 minit. Kamu akan dapat 30 minit.
Okey. Jadi 11, pukul 11 tolak 9. 11, Dua. ya, kita dapat 2. Maksudnya jumlah perjalanan dia adalah 2 jam, 2 jam 30 minit. Ni adalah jumlah masa perjalanan dia. 2 jam 30 minit. Habis dah dekat situ. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang ni, kita nak unit kita tengok soalan. Unit dia kilometer per jam. Unit dia kilometer per jam. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Maksudnya jarak dah dalam kilometer. Masa mesti dalam keadaan jam. Sekarang ni 2 jam 30 minit. 30 minit. 30 minit kamu tukarkan kepada jam. 30 minit kita nak tukarkan kepada jam. Kita akan dapat 30 bahagi 60. Kita akan dapat 0.5 jam. Jadi total perjalanan untuk masa dalam jam adalah 2 tambah 0.5. Jadi masa dia adalah 2.5 jam. Jadi dekat sini kita silang 2.5 jam. Macam itulah kita nak tukarkan. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Jelas ke sampai sini yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Masukkan formula laju purata. Jumlah jarak dia 150 km. Jumlah masa dia adalah 2.5 jam. Sekarang ni masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 60. Ya, kita dapat 60 km per jam. Bermakna jawapan dekat sini adalah A. Jawapan dia adalah A. Boleh faham ke semua yang cikgu tunjuk ni? Jelas? Jelas, An cikgu. Alisara. Okey, bagus. An Alisara, jelas ke An Alisara? Jelas. Okey. Habis. Salin. Sempat salin tak semua? Baik. Okey, habis. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada soalan nombor 6. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 6. Okey. Cik salin tahu. Masa cikgu terang, kamu kena salin. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 6 ni. Cikgu nak buat soalan nombor 6. Cikgu Wong mampu berlari sejauh 100 meter. Maksudnya sejauh bercakap pasal apa? Dia bercakap tentang jarak. Tulis, keluarkan. Jarak adalah 100 meter. Dalam masa dekat sini, masa dekat sini adalah 20 saat. Kita dah keluarkan. Hitung laju. Okey, kira laju dalam unit. Unit dia apa? Meter per minit. Okey. Sekarang cikgu nak soal kamu. Laju. Apakah formula dia? Laju sama dengan Masa Jarak bahagi bahagi jarak. masa. terbalik. Jarak bahagi Jarak masa. bahagi masa. Jarak bahagi dengan masa. Sekarang ni kalau kita terus masukkan kita punya formula ataupun kita punya data, jarak kita dalam keadaan meter dan masa kita dalam keadaan saat. Kita tak nak saat. Sebab apa? Kalau tak, kita akan dapat jawapan dalam keadaan meter per saat. Kita tak nak. Jadi apa yang kita kena buat? Kita nak jawapan meter per minit. Kita kena tukarkan. Ambil masa dia. Masa dia adalah 20 saat. Tukarkan kepada minit. Okey, jadi nak tukarkan kepada minit. Kita bahagi dengan 60. Ingatlah kenapa bahagi, kenapa darab. Ingat balik formula cikgu.
Okey, 0.33. Itu cara dia. Okey, habis dekat situ, kita akan dapat perpuluhan tau. Barulah cikgu masukkan dalam formula. Laju. Okey, jarak. Jarak kita 100 meter. Masa kita 0.33. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 3.03. 3 point. 303 lah. 300 meter. Ni meter. Meter. Ini adalah minit. Okey. 303 meter per minit. Okey, ni kalau kita punya jalan kerja. Cikgu, tak ada pun jawapan dia. Okey, masing-masing tengok macam mana cikgu buat. Sekarang jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey, cikgu akan menjawab kepada soalan tadi. Cikgu, kenapa soalan ni tak ada perpuluhan yang tadi tu? Kenapa kita dapat perpuluhan? Kenapa soalan tak dapat perpuluhan? Okey, masing-masing boleh tengok. 20 bahagi 60. Masing-masing boleh tekan kalkulator lagi sekali. 20 bahagi 60 dapat berapa? Dapat berapa? 0.33. Okey. Sekarang tukarkan kepada bentuk pecahan. Dapat berapa pecahan? 0.3333 panjang tu just tekan shift ABC. Just tekan shift ABC. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 1/3. Ya, kita akan dapat 1/3. Sekarang ni sama je tau. Dia sama. Kenapa sama nilai dia? Ini adalah dalam unit perpuluhan. Ini adalah dalam unit pecahan. Sekarang ni, kita masukkan 1/3 pula. Okey, masing-masing boleh tekan kalkulator. 100 per 1/3. Okey, macam mana nak tekan dalam kalkulator ni, cikgu? Okey, macam ni Okey, kejap cikgu tunjuk cara nak tekan kalkulator. Okey, cara nak tekan kalkulator adalah kamu tekan 100. Lepas tu kamu tekan bahagi. Lepas tu kamu buka kurungan 1/3. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 300. Ya, kita akan dapat 300 meter per minit. Jadi dekat sini jawapan dia D. Dekat situ cikgu tunjuk. Kod-kod nanti masa exam untuk soalan ABCD, kamu tak jumpa soalan tu. Kamu tak jumpa jawapan tu. Silap tak jumpa soalan pula. Tak jumpa jawapan. Jadi inilah solusi dia. Kamu tukarkan yang perpuluhan menjadi pecahan. Ini cikgu bagi solusi dia. Cikgu, kalau kita nak buat kat atas ni betul ke? Betul, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Untuk kertas 2 macam mana cikgu? Kalau kertas 2 kamu buat macam ni pun dah betul dah. Okey, jelas ke yang cikgu terang ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Understand. Okey, bagus. Okey, sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Okey, yang geger Syah. Syah sempat salin tak? Mana ni? Syahmi. Syahmi sempat salin tak, Syahmi? Tunjuk. Okey, bagus. Okey, habis cikgu akan pergi kepada soalan nombor 7. Kita ada berapa soalan lagi ni? Okey, tak apa cikgu buat. Okey, masing-masing boleh tengok sekarang ni cikgu je buat soalan. Cikgu je buat soalan. Kamu tengok dan fahamkan. Tak faham terus tanya cikgu. Okey, masing-masing boleh tengok. Sebuah bas persiaran bertolak daripada Georgetown. Kamu lukislah satu Georgetown. Georgetown.
Georgetown. Okey, ni Georgetown. Pergi ke mana? Pergi kepada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, ni adalah Kuala Lumpur. Pada pukul 10.20 pagi. Maksudnya apa? Maksudnya masa dia bertolak daripada Georgetown nak pergi kepada Kuala Lumpur adalah 10.20 pagi. Okey, dan perjalanan adalah sejauh 320. Okey, masing-masing tengok. Jarak daripada Georgetown nak pergi kepada Kuala Lumpur adalah 320. Okey. Bas tu berhenti di R&R Sungai Perak. Okey, dia ada R&R juga. Cikgu buat R&R. Dia berhenti selama apa? Dia berhenti selama 30 minit. 30 minit. Maksudnya dia duduk situ 30 minit. Sebelum. Okey, jika laju purata keseluruhan perjalanan. Maksudnya apa? Laju purata. Dia bagi laju purata. Laju purata ni apa? Keseluruhan bagi jarak per dengan keseluruhan bahagi masa. Bagi masa. Sekarang laju purata dia adalah 80 km per jam. 80 jap cikgu padam Okey, tengok betul-betul. 80 km per jam. Hitung dalam masa bas tu tiba. Masa tu kena sistem 24 jam. Okey. Jadi sekarang ni apa soalan nak? Tengok kepada kotak biru. Soalan nak bagi tahu, soalan nak kita jawab, pukul berapa bas sampai? Pukul berapa bas sampai? Itu yang soalan nak. Itu adalah cara nak baca soalan. Tengok macam mana cikgu baca soalan. Cikgu keluarkan data tu satu-satu. Cikgu keluarkan data tu satu-satu. Habis dah dekat situ. Okey, sekarang kita nak mula kira. Kita nak mula kira. Kita ambil laju purata kita. Okey, laju purata, masing-masing boleh tengok. Laju purata. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak. Ingat formula ni, cikgu tulis banyak kali. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Sekarang ni masa tu dia tak bagi. Dia tak bagi. Dia just bagi tahu dia gerak pukul 10.20 pagi. Dia just bagi tahu dia duduk ke R&R 30 minit. Jadi masa tu dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu pun bas tu ambil masa daripada Georgetown nak sampai KL berapa lama. Dia tak bagi tahu. Jadi kita kena cari masa tu. Kita kena cari jumlah masa tu. Bila kita nak kena cari jumlah masa tu, cikgu gantikan dengan huruf X. Supaya apa? Supaya cikgu nampak. Oh, inilah yang kita nak kena cari. Jumlah jarak lagi. Jumlah jarak dia 320 km. 320. Ya, pandai. Kemudian laju purata. Laju purata dia 80. Sekarang cari nilai X dia. Jadi kita cari nilai X dia. X kita pindah ke sebelah. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Jadi apa? Darab. 80X sama dengan 320. Okey, sekarang kita pindahkan pula 80. 320 bahagi 80. Tekan kalkulator. Berapa kita dapat? 320 bahagi 80. 4. Okey. Jadi 320 bahagi 80 kita dapat 4. 4 apa? Apa unit 4 tu? 4 saat ke 4 minit ke 4 jam? Siapa boleh? Ya, 4 jam. Cikgu macam mana cikgu tahu dia 4 jam? Kamu tengok kepada unit laju dia. Kita pakai 80 dia tadi. Okey. Unit untuk jarak adalah dalam kilometer. Dan unit untuk jam, untuk masa adalah jam. Jadi dekat sini kita dapat 4 jam. Okey, kita dapat 4 jam. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh baca dekat sini? Total perjalanan daripada Georgetown nak pergi kepada Kuala Lumpur ambil masa 4 jam.
Jadi sekarang kita pukul 10.20 pagi. Pukul 10.20 pagi. Tambah 4 jam. Okey, cikgu kira. 10. Lepas tambah sejam. Dia jadi 11.20. Tambah lagi sejam. Dia bagi jadi 12.20 pagi. Okey, tambah lagi sejam. Pukul 1.20 pagi. Masalahnya dia nak sistem 24 jam. Ya, dia nak sistem 24 jam. Jadi dia tak boleh tulis pukul 1, dia kena tulis 13. Dan akhir sekali tambah lagi 1 jam, kita dapat 14.20. Jadi jawapan dia adalah B. Jadi dekat sini complete 4 jam. Sampai pukul 2.20 tengah hari. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Bagus. Okey. Bagus. Salin tahu Salin. Cikgu terang satu-satu tu. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Salin kemas-kemas nanti dalam exam soalan macam ni je. Soalan ni macam ni je. Okey, habis. Cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Okey, habis. Okey, habis dah soalan 7. Kita ada soalan 8 dengan soalan 9. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 8 dengan soalan 9. Okey, kita pergi kepada soalan 8. Jadi soalan 8 dengan soalan 9 ni merujuk kepada jadual ni. Dia rujuk kepada jadual ni. Okey, cikgu buat. Okey, ini adalah jadual dia. Sekarang kita nak selesaikan soalan 8. Masing-masing boleh tengok. Macam mana cikgu selesaikan soalan 8? Okey. Bas KDA 1466. Apa tu? Itulah nombor pelik dia. Itulah nombor pelik dia. Jadi bas KDA yang mana? Yang ni KDA dia. Ini adalah KDA. Bergerak sejauh 180 km. Maksudnya jarak. Dia adalah tentang jarak. Jarak dia 180 km. Tengok, cikgu tulis satu-satu. Cikgu keluarkan satu-satu. Dengan kelajuan purata. Laju purata. Ya, laju purata adalah 80 km per jam. Dan berhenti selama 15 minit di sebuah hentian rehat. Dia ada masa dia ada R&R dia. Okey. Jadi sekarang ni ni saja je dia nak confusekan kamu. Okey. Jadi sekarang ni kita ambil formula dia. Laju purata adalah sama dengan jumlah bagi jarak. Cikgu tulis jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi masing-masing tengok. Untuk laju purata dia dah bagi dah 80. Kita boleh terus masuk 80. Sama dengan jumlah jarak. Jarak dia dah bagi dah 180. Sekarang masa dia tak bagi. Dekat situlah kita gantikan dengan X. Dekat situlah kita kena gantikan dengan huruf. Kat situlah kita gantikan nak guna unknown ataupun pemalang. Jadi cari nilai X tu. Cikgu, kenapa tak pindahkan 180? Kalau bahagi jadi darab, yang hanya boleh dipindahkan adalah belah bawah sahaja. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 80 darab dengan X kita dapat X sama 80 darab sebelah. Kalau darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi, hanya dipindahkan belah bawah sahaja. Jadi masing-masing tekan kalkulator. 180 bahagi 80 dapat berapa? 2.25 jam. 2.25 jam. Jadi itulah dia punya jumlah masa. Inilah jumlah masa dia adalah sama dengan 2.25 jam. Okey, sekarang ni tengok apa soalan.
masa bas tu mula perjalanan. Tengok ni Okey, masa bertolak daripada stesen adalah P. Dia nak P. Dia nak P. Dan masa tiba di destinasi, P dia tak pukul berapa. Tapi kita tahu dia sampai 11:30 pagi. Dan kamu kena faham. Dekat sini kita ada masa perjalanan. Masa perjalanan dia daripada pukul berapa kita tak tahu. Kita dah tahu dia sampai 11:30 pagi. Okey lah, masa dia 2.25 jam. Sekarang, apa yang kita kena buat? Kita kena ambil 11:30 pagi. Kita kena ambil 11:30 pagi. 11:30 pagi tolak dengan 2.25 jam. Ada yang still confused lagi. Jangan confuse. Ni darjah 6 ni. 2.25 jam. Cikgu ambil sekejap 25 ni. Cikgu tukarkan. Cikgu ambil 25, cikgu keluarkan, cikgu akan dapat 0.25. Kenapa cikgu tukarkan? Cikgu nak tukarkan daripada jam pergi kepada minit. Kenapa? Sebab sekarang dah pukul 11:30 pagi. Okey, 11 sini adalah bahagian jam. Yang 30 ni adalah bahagian minit. Sebab itulah cikgu nak tukarkan. Kalau dia dalam keadaan jam, cikgu boleh terus masukkan 2. Tetapi untuk minit, kamu tak boleh masukkan 25. Kenapa? 0.25 jam tak sama dengan 25 minit. Kita tukarkan 0.25 jam nak pergi kepada minit bagi 60. Masing-masing tekan kalkulator. 0.25 jam bagi 60. Tersilap. 0.25 jam darab 60. Darab cikgu tersilap. Okey, 0.25 jam darab 60 dapat berapa? 15. Okey, kita 12. dapat 15 minit. Siapa yang ingat 0.25 minit lah cikgu? Maksudnya 2 jam, 2.25, 2 jam, 25 minit. Salah. Jadi kamu kena tukarkan macam cikgu tukarkan. 0.25 jam tukar kepada minit, kita dapat 15 minit. Bila dah dapat 15 minit, barulah kita boleh masukkan dalam kita punya pengiraan. Jadi total perjalanan dia kita boleh faham adalah selama 2 jam 15 minit. Nilai yang berbeza tetapi maksud yang sama. Okey, jadi sekarang kita nak cari masa bertolak dari stesen. 30 minit tolak 15 minit, kita dapat 15. 11 tolak dengan 2, kita dapat 9. Pagi. Okey, jadi masa dia bertolak daripada stesen adalah 9 suku pagi. Itu cara dia. Itu adalah cara nak selesaikan pukul berapa dia sampai. Pukul berapa dia sampai. Yang sampai cikgu menyanyi. Boleh faham ke semua? Alamak. Okey ke? Okey, go. Faham. Okey. Tak faham, bagi tahu tak faham yang mana supaya cikgu boleh terangkan balik. Cikgu kalau kamu perasan memang cikgu akan terangkan satu-satu. Jadi nombor 8 jawapan dia adalah D. Salin ni, salin. Patutnya kamu dah print tahu kertas tu dan senang. Kamu ambil lagi satu kertas kajang, kamu tempelkan. Okey, soalan nombor 1, tak tahu jalan kira dia. Buka kertas kajang tu. Oh, macam ni jalan kira dia. Tu cara dia study. Okey, habis nombor 8. Sekarang ni semua orang cikgu akan pergi pula kepada nombor 9. Cikgu akan pergi pula kepada nombor 9. Kalau tak ada soalan, cikgu pergi kepada nombor 9. Cikgu nak tanya siapa? Erina. Erina, jelas ke Erina? Setakat nombor 1 sampai nombor 8 cikgu jawab ni boleh faham semua? Mana Erina ni? Okey, Nur Insyirah. Nur Insyirah, jelas ke Nur Insyirah? Jelas. Okey, habis nombor 8. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada nombor 9. Tengok betul-betul. Okey, nombor 9 dia pakai jadual ni juga. Dia pakai jadual ni juga. Okey, cikgu add to new page.
Okey, kejap cikgu nak kamu try buatlah. Okey, sekarang nombor 9. Okey, itu adalah cara cikgu selesaikan nombor 8. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba jawab nombor 9. Okey, masing-masing boleh cuba jawab nombor 9. Hantar dekat cikgu jalan kerja sekali. Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu bagi masa 5 minit. Lama tu. Cikgu bagi masa 5 minit. Sekarang kamu kena cuba buat pula. Nombor 9. Okey, boleh mula menjawab. Okey, cikgu tunggu Boleh ke ni cuba jawab ni, nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jawab Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu, Ya. rujuk jadual tu cikgu kan? Ya, rujuk jadual. Oh, ada yang dah dapat buat. Bagus. Cancel lah. Kan, tak boleh macam tu Cikgu minta izin makan kejap
hati-hati. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp ni. Mana lagi ni? Portia je. Wafi Udin dapat tak? Ke Penang? Masa try go. Penang, Haji Penang. Haji Penang ke Haji? Tak adalah. Afif dapat jawab tak nombor 9? Dapat. Okey. Okey, bagus. Cikgu ada jawapan daripada Afif. Bagus. Afif, Portia. Okey, cikgu tunggu. Okey, 2 minit lagi. Cikgu, Ya. nak hantar jawapan tu nak hantar jawapan ABC ke nak bagi yang kira sekali ke? Jalan kerja lah. Ada. Okey lah. Aduh. Jalan kerja lah, Wafi. Okey, hantar nombor 9. Cikgu minta maaf cikgu makan sekejap. Cikgu tak makan tadi. Okey, 1 minit lagi. Nur Insyirah dapat tak? Tengah buat. Okey, cikgu bagi extra 1 minit je. Lepas tu cikgu nak ajar benda lain ni.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi kamu kena faham lah. Cikgu just boleh bagi tahu. Habis dah masa. Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu just nak bagi tahu, nak kamu nampak. Macam ni lah pattern soalan akhir tahun kamu. Macam ni lah pattern soalan akhir tahun kamu. Sebab apa? Sebab soalan tu kita boleh jawab. Kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Tapi bila soalan-soalan yang melibatkan yang kita perlu keluarkan, yang kita kena fahamkan soalan tu, kita jadi tak tahu nak mula daripada mana. Okey, jadi semua orang boleh tengok dekat depan. Cikgu dekat sini, cikgu just boleh tolong je. Cikgu just boleh tolong, cikgu just boleh bagi tahu cara. Tapi nanti kamu, cikgu tak boleh tolong. Cikgu tak boleh ada sebelah kamu masa kamu jawab exam nanti. Jadi sekarang ni lah kamu kena training. Macam mana kamu nak fahamkan soalan. Macam nak tackle soalan tu. Okey, habis dah masa masing-masing tengok dekat depan. Kita akan jawab soalan di hadapan. Tengok ke? Nak dengar sikit suara? Boleh ke? Hello. Okey, baik. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan bas VDQ. Okey, bila dia cakap VDQ, kamu buat satu tanda yang mana kamu nampak kamu memfokuskan tentang VDQ. Okey. Jadi kamu kalau kamu pening, kamu buatlah masa bertolak dari stesen. Maksudnya ni stesen, ni stesen. Dia pergi mana? Dia pergi destinasi dia. Okey, dia pergi destinasi. Okey, ni stesen, ni destinasi. Okey, sekarang masa dia bertolak dekat stesen adalah pukul 11.15 pagi. 11.15 pagi. Okey, tengok ni. Kemudian dia tiba dekat destinasi. Dia dah bagi tahu dah. Dia tiba pada destinasi dia adalah pada pukul 2 suku petang. Okey. Jadi lepas tu dia nak cari apa? Dia dah bagi tahu laju purata. Laju purata dekat sini adalah 90 km per jam. Jadi, dia nak cari apa? Jarak. Dia nak suruh kita cari jarak. Sekarang, nak tengok laju purata, keluarkan formula dia. Laju purata adalah sama dengan keseluruhan jarak. Keseluruhan jarak. Bahagi dengan keseluruhan masa. Maksudnya semua jarak yang terlibat. Okey, jarak tu kan. Kita nak cari jarak. Ni adalah jarak. Ni adalah benda yang kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita gantikan dengan huruf. Cikgu letak X. Masa. Okey. Masa dekat sini kamu boleh kira 2 suku petang tolak 11.15 pagi. Nanti kita kira. Okey, laju purata kita ada 90. Kod-kod ada yang tak reti nak kira. 2 suku petang tolak dengan 11.15 pagi. Nak tolak senang, kamu kena tukarkan kepada sistem 24 jam. Bila kita tukarkan 2 suku petang. Okey, sekarang pukul 12. Kalau pukul sistem 24 jam, kita tak panggil pukul 1. Dia panggil 13. Sekarang dia pukul 2. Jadi dia adalah 14. Jadi dekat sini bila cikgu tukarkan kepada sistem 24 jam, 14.15. Boleh faham ke? Kat situ? Boleh. Okey, baik. 11.15 kalau sistem 24 jam, kita akan dapat juga 11.15. Jadi kita tolakkan pukul 14.15. Ni adalah jam. Ialah 11.15. Okey. Sekarang ni bila kita nak tolakkan, kamu just tolak. Ini adalah jam. Ni adalah jam.
Ini adalah minit. Jadi jam, minit dia. Minit dia 15 tolak 15 kita dapat 00. Okey, jam 14 tolak 11. 14 tolak 11 dapat berapa semua? Dapat 14 tolak 11 dapat berapa? 3. 17. Ya, 3. Bermakna betul. Bermakna masa yang diambil untuk sampai kepada destinasi adalah 3 jam. Jadinya keseluruhan masa dekat sini adalah 3. Kenapa cikgu boleh masukkan 3? Kalau kita tengok kepada unit dia. Unit laju purata dia dalam kilometer dan masa dia dalam jam. Ni dekat situ. Sekarang ni kita nak cari. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Sampai situ jelas ke? Ha. Okey, bagus. Okey, kok kalau ada yang tak faham, bagi tahu cikgu lah. Biar cikgu tunjuk balik daripada awal. Okey, jadi sekarang ni 3 ni bahagi di dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi Darab. darab 90 darab 3. Dapat berapa? 270. Ya, 270 kilometer. Kenapa kilometer? Ni jarak dia dalam keadaan kilometer. Jadi bermakna dekat sini jawapan dia adalah C. Inilah jawapan dia untuk kita selesaikan soalan 9. Cikgu tunjuk satu-satu tu macam mana nak tukarkan masa. Tak ada satu pun point cikgu terlepas. Kalau ada bagi tahu cikgu. Kalau kalau cikgu tak nampak yang kamu tak faham yang belah-belah mana yang terselindung tu, bagi tahu cikgu. Okey, jelas ke semua untuk soalan nombor 9? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Kamu kena fokus tahu sebab cikgu hanya boleh bantu sekadar yang cikgu boleh. Sebab kita jumpa sekali sahaja seminggu. Jadi kita manfaatkan masa di hadapan. Okey, last. Last, cikgu bagi masa 5 minit sahaja. Cikgu bagi masa 5 minit sahaja. Cuba selesaikan soalan nombor 10. Tak dapat, jangan risau. Tak dapat, jangan risau. Cikgu akan bantu. Okey, cuba buat. Jangan risau. Boleh ke Portia? Boleh ke Portia? Mana Portia ni? An Alisara ada di sana? Mana ni? Okey, cuba buat. Wan Naim, macam mana Wan Naim? Agak-agak boleh buat tak soalan nombor 10? Ke tengah cuba buat? Cuba. Okey, cuba Okey, semua orang cuba. Makan. Dah kena ni. Okey, cikgu bagi masa 5 minit je tau. Sebab cikgu nak pergi graf tu ni, graf jarak masa.
Okey, bagus. Pergi toilet. Tak apa. Okey, jadi masa untuk menjawab lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, Portiang. Bagus. Wafiuddin dapat buat tak Wafiuddin? Tengah try go, tengah try. Tengah try. Okey, bagus Haziq. Okey, 1 minit lagi tau. Cikgu minta maaf lah sebab sekarang dah pukul 7. Okey, kita lagi setengah jam je lagi. Cuba buat. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey. Ramai yang tak. Bagus. Tanya. Kenapa tu? Nak kena tolak ke rehat R&R dengan masa keseluruhannya 30 minit. Okey, kalau dia kata dia bagi laju purata tak perlu tolak. Laju purata tu maksudnya dia dah bagi tahu yang masa yang diambil tu adalah keseluruhan masa. Kalau dia just mention tentang bagus ada soalan. Kalau dia just mention tentang laju, jarak, masa, kamu kena libatkan 30 minit tu. Tapi bila dia mention tentang laju purata, laju purata dekat sini, kalau dia tak bagi nilai laju purata dekat situ, dia tak bagi nilai laju purata dekat situ, kamu kena kira keseluruhan masa. Kamu kena kira keseluruhan masa. Macam tu cara dia. Jadi tak perlu tolak ke? Cikgu harap menjawab. Jadi tak perlu tolak Okey. Yang mana? Jadi masa rehat R&R tu tak tolak kan? Tak payah tolak. Tak payah tolak. Pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi tepat pukul 7 cikgu tunjuk jalan kerja
Okey, habis sudah 1 minit. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja untuk soalan nombor 10. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana penjelasan cikgu. Okey, habis kan? Okey, jadi masing-masing tengok. Bas NCQ 2020. Mana bas dia? Ni bas dia. Bas NCQ 2020. Okey. Bergerak sejauh. Maksudnya kita dah ada jarak dia. Jarak dia dekat sini adalah 550 kilometer. Okey, dari stesen ke destinasi dengan 2 kali rehat di hentian X dengan hentian Y masing-masing 30 minit. Ni dia saja nak confuse dekat kamu. Kenapa cikgu cakap dia saja dah? Sebab keseluruhan masa tu, untuk masa, keseluruhan masa dikira daripada mula perjalanan hingga habis perjalanan. Tak kisahlah dia ada dekat R&R ke tak. Jadi ingat, kalau dia bercakap tentang laju sahaja, contoh dia bercakap laju daripada stesen kepada X, ya kamu kena tolak 30 minit tu. Tapi bila dia mention tentang laju purata, keseluruhan jarak kita dah ada. Keseluruhan masa ni maksudnya daripada tempat dia mula hingga tempat dia akhir. Tak kisah dia berhenti berapa banyak di stesen pun, dia tu dah dikira sebagai keseluruhan masa. Itu beza laju purata dengan laju. Jadi kita nak kira 21 tolak 13. 21 ni maksudnya apa? Pukul 9. 13 ni maksudnya apa? Pukul 1 tengah hari. Ini 9 malam. 21 tolak 13 dapat berapa semua? Dapat berapa? 8. 8. Pergerakan dia mula sampai adalah 8 jam. Sekarang dia nak laju purata. Masukkan dalam formula. Jarak kita 550 dan masa kita adalah 8. Jadi masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? 68.8. Ya, 68.8. Jarak dalam kilometer dan masa dalam jam. Jadi 68.8 kilometer per jam. Jadi jawapan untuk nombor 10 adalah D. Salin dulu dekat sini. Jelas ke? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk ni? Okey ke semua? Okey, bagus. Okey, cikgu benahi sekejap. Okey, sebenarnya itu soalan yang baguslah daripada Wafi. Sebab apa? Sebab bila Wafi tanya soalan tu, kat situ mungkin ada sesetengah daripada pelajar dekat sini dia baru nampak. Okey, habis. Cikgu akan pergi kepada apa yang kita nak belajar seterusnya, graf jarak masa. Kita pergi kepada graf jarak masa. Ni dah last dah. Cikgu tak tahu sempat ke tak nak pergi kepada pecutan tu, mungkin cikgu bawa kepada minggu depan lah kot. Graf jarak masa. Okey. Masing-masing boleh tengok apakah yang dimaksudkan dengan graf jarak masa. Okey. Graf jarak masa dekat sini dan fahamkan apa tu graf jarak masa. Okey, yang pertama untuk graf untuk graf jarak masa dekat sini mute tu, jangan mute cikgu. Okey, untuk graf ni, graf jarak masa kamu kena faham. Graf dia ada dua paksi, paksi X dan paksi Y.
paksi X dia melintang. Paksi X dia adalah melintang. Dan paksi Y dia menegak. Jadi mana paksi dia? Okey, ni adalah paksi Y. Ini adalah paksi X dia. Itu perkara pertama. Okey, perkara kedua pula. Perkara kedua pula, bila cikgu bercakap tentang jarak, jadi apa-apa maklumat yang berkenaan dengan jarak mesti jatuh dekat paksi Y. Mesti jatuh dekat paksi Y. Kamu kena faham yang kamu belajar graf, yang kamu belajar skala hari tu, kamu nak pakai kat banyak tempat. Jadi dekat sini pun kamu pakai cara nak buat skala, cara nak buat yang kita belajar itu, nak buat titik koordinat. Okey, habis. Jadi seterusnya bila cikgu bercakap tentang masa, ingat dia jatuh dekat paksi X. Itu adalah dua perkara yang kamu kena faham betul-betul. Okey ke Haziq? Jelas ke Haziq? Okay, semua dah berbateri dah? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak baca dia? Okey, kat sini cikgu tunjukkan graf jarak adalah berada di atas. Masa adalah berada di bawah. Okey, itu perkara pertama. Perkara yang seterusnya, bila cikgu bercakap tentang jarak dan masa, kita pergi kepada apa yang di Okey, contoh bila cikgu bercakap tentang titik ni, kita fokus kepada titik ni. Titik ni yang cikgu buat warna hitam tu, titik hitam, kita nak baca dia punya jarak. Jarak dia apa? Jarak dia kamu pergi kepada paksi. Jarak dia kamu pergi kepada paksi Y, kat sini kamu akan dapat 4 cm. Tu jarak dia. Manakala masa, masa dia apa? Masa dia kamu pergi kepada paksi X. Okey, dekat sini kamu dapat 2. Tengok saat. 2 saat. Jadi, untuk yang warna hitam ni, kita boleh kira laju dia. Sebab apa? Sebab kita ada 2 nilai. Nilai jarak dengan nilai masa. Jadi, untuk kira laju formula dia adalah jarak bahagi masa. Jadi, jarak dia dekat sini 4 cm. 4 cm. Bahagi dengan masa dia 2 saat. Jadi 4 bahagi 2 kita dapat 2. Jadi jarak dekat sini dalam cm. Dan masa dekat sini dalam saat. Jadi laju dekat sini adalah sentimeter per saat. Maksudnya laju dekat titik warna hitam tu, adalah 2 je nak baca. Kita semua boleh faham ke yang cikgu tunjuk tu? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Alamak. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni semua orang cari laju dekat yang cikgu bulat warna warna biru. Cari laju yang cikgu bulat warna hijau. Cari laju yang cikgu bulat warna merah. Buat macam cikgu buat dekat sini. Lepas tu ambil gambar hantar dekat cikgu. Dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk selesaikan soalan ni. Boleh ke? Wan Naim, boleh ke Wan Naim? Alamak, semua diam. Ke dah pergi solat. Wan Naim, boleh ke Wan Naim? Boleh. Okey, baik. Durani, boleh ke Durani? Boleh. Okey. Cikgu suruh buat apa ni Durani? Durani, cikgu suruh buat apa tu?
Ni cikgu suruh cari laju warna hijau dan cari laju dekat warna merah. Tu yang cikgu suruh. Okey, buat Saya hantar dekat cikgu. Dia reply. Tapi itu satu je. Nak 200. Tapi ni tak tambah 4 ni. 100 tu okey lah. Macam scam. Okey, 4 minit lagi. 4 minit lagi pula. 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, yang ni cikgu tengah ajar pasal apa ni? Cikgu ajar kamu cara nak baca graf. Cikgu ajar kamu cara nak baca graf. SPC RM1 tunjuk ke 80 10 pieces. Okey, 1 minit lagi. Kan kita 60 sen. To feel Beli je. kalau SPC dia paling tebal. Itu dia macam menipis sikit. Sekejap ikut. Dia melekat. Kalau SPC tu dia jenis simpan. Dia tak ada gam. Dia lekat-lekat ni dia macam tu je. Kalau wing kena gam dan SPC banyak kalau mungkin SPC dia besar. Berapa banyak? Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini apa fokus cikgu adalah dekat sini adalah cara baca graf. Cara baca graf. Okey. Jadi masing-masing boleh tengoklah macam mana cikgu baca graf. Jadi boleh dengar ke ni suara cikgu ni? Cikgu nak dengar sikit. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, cikgu. Okey, baik. Cikgu Boleh, risau Go, semua dah boleh. pergi.
Cikgu Rizal semua dah tinggalkan cikgu dah. Okey, jadi sekarang kita fokus kepada warna biru. Cara nak baca graf dia, kamu boleh dapat dua-dua nilai. Kamu boleh dapat dua-dua nilai. Okey, tengok fokus kepada yang warna biru. Okey, dekat sini nilai dia punya apa? Jarak. Kamu tulislah. Jarak dia kamu akan dapat 6 cm. Kita dapat 6 cm. Manakala masa dia kita dapat berapa? Kita dapat 3 cm. Jadi kamu buatlah jarak bahagi dengan masa, kamu akan dapat laju dia. Kamu akan dapat laju dia 2 cm per saat. Kenapa cikgu tak payah kira? Kenapa cikgu tak payah kira? Sabar lu Kenapa cikgu tak kira? Masing-masing boleh tengok kat depan nanti lu. Okey, cikgu buat pula untuk warna hijau. Okey, warna hijau dekat sini, dia punya jarak dengan masa dia, kamu boleh tengok garisan yang cikgu unjurkan tu. Jarak dia 8. Bermakna dekat sini jarak dia 8 cm. Dan masa dia apa? Masa dia adalah 4 cm. Jadi laju dia adalah 2 cm per saat. Okey. Masing-masing tengok. Adalah apabila graf dia macam ni, graf dia dalam keadaan straight macam ni, ini kita panggil dia laju seragam. Graf laju seragam. Kalau siapa ambil dalam bahasa Inggeris, kita panggil uniform. Maksudnya sama. Sama tu apa? Masa dia dekat 1, 2, 3, 4 saat, dia adalah dalam keadaan laju yang sama. Jadi dekat sini, saat kedua, laju dia 2. Saat ketiga, laju dia 2. Saat keempat, laju dia 2. Itu adalah kita panggil laju seragam. Dekat point tu, dekat masa tu, dia menggunakan laju yang sama. Jadi bila ada graf, kamu nampak dia straight macam ni. Kamu nampak dia straight macam tu, maksudnya dia dalam keadaan laju yang sama. Dia maintain dia punya laju. Contoh orang bawa motor, dia press 20 km per jam je. Maksudnya masa dia press 20 km per jam tu, dia press berapa lama? 5 minit. Selama 5 minit, motor tu mengalami yang Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Sekarang ni, masing-masing boleh tengok dekat depan pula. Kita tengah nak belajar cara baca graf. Kita tengah belajar cara baca graf. Jadi kamu jangan pening pula. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira laju dekat 2, kamu kira laju dekat warna hitam, biru dengan hijau. Okey, cuba kira. Laju hitam, hijau dengan biru. Okey, cuba kira laju dia. Macam tadi kira dia. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Satu. Itu bukan yang baik pun orang ada. Bucket blue tak sedut. Bukan reject yang kita buat jauh. Buat ada karisma yang tinggi juga lah. Nah, tak yang boleh percaya menausa cukup tapi kita nak lah dengan
Berkali-kali macam kita ada confident. Okey, 2 minit lagi. Hantar kat cikgu kan? Tasha hantar kat cikgu. Okey, bagus. Oh, Nabi ya. Tak tahu enggak Allah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini kita ni nak belajar tentang cara baca graf. Kita nak belajar tentang cara baca graf. Okey, cikgu tekankan lagi sekali sebab apa? Sebab dekat situ daripada graf ni ada info. Ada orang tadi yang awal-awal tadi kita belajar cara baca soalan. Sekarang kita langkah satu step ke depan cara baca graf. Okey, jadi ramai yang betul ramai yang betul. Okey, untuk yang tempat warna hitam. Kita nak cari jarak dia macam mana? Kita pergi je dekat paksi Y dia. Ni adalah 3. Jadi jarak dia 3. 3 apa? Tengok unit dia. Unit dia adalah 3 cm. Tu cara baca dia. Manakala masa kita nak tahu masa dia berapa lama, kita tengok pula kita bawa dia pergi kepada bawah. Jadi dekat sini masa dia adalah 2. Jadi 2 apa? Kita tengok dekat sini 2 saat. Jadi kat sini kita boleh cari laju dia. Kenapa kita boleh cari nilai laju? Kenapa kita boleh cari nilai laju? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Bila apa-apa soalan tu kamu ada nilai jarak. Jarak dia 3. Masukkan 3. Dan kamu ada nilai saat. Nilai masa. Masa kamu 2 saat. Jadi sekarang 3 bahagi 2 kamu dapat 1.5. Unit dia sentimeter per saat. Sentimeter per saat. Itu yang warna hitam tu. Jelas ke semua untuk yang warna hitam tu? Boleh faham? Okey ke semua? Okey, baik. Okey, tengok pula kepada yang warna biru. Okey, masa. Silap. Jarak. Jarak dia kamu unjurkan kamu dapat 5. Okey, cikgu tulis jarak dia adalah 5 cm. Manakala masa dia dekat sini kamu dapat 3 saat. Masa adalah 3 saat. Jadi sekarang apa yang kita buat? Kira laju. Laju 5 bahagi 3. 5 bahagi 3 kamu akan dapat 1.67 cm per saat. Kemudian last kali yang warna hijau. Jarak dia pergi kepada paksi Y. Jadi cikgu buat jarak adalah sama dengan 8 cm. Manakala masa dia kamu unjurkan pergi ke bawah sini. Ini adalah 4 saat. Jadi apa yang kita boleh baca? Laju 8 bahagi 4 kita dapat 2 cm per saat. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, mana yang kita nak kena tengok? Nilai laju. Tengok kepada yang warna hitam. Warna hitam nilai laju dia 1.5. Dan warna biru nilai laju dia adalah 1.67. 1.67. Akhir sekali iaitu nilai laju dekat warna hijau 2 cm. Jadi macam yang singa tu. Okey, jadi dekat sini masing-masing kita dah ada nilai laju dia.
Jadi bila kita tengok nilai laju dia dekat sini, nilai laju dia tak sama macam tadi. Kalau tadi nilai laju dia sama, dekat sini kita panggil dia laju seragam. Kalau di sini kita panggil laju tidak seragam. Laju tidak seragam. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Tengok masa. Tak faham ya, Go? Tak faham? Tak faham yang mana, Wafi? Boleh faham, boleh. Oh, risau cikgu. Okey, apa maksud laju Boleh. tak seragam ni? Boleh ke? Maksudnya laju dia, kalau tadi laju dia maintain sama. Kalau laju tak seragam ni, sekejap dia laju, sekejap dia perlahan, sekejap dia laju, sekejap dia perlahan. Ataupun bila orang mula nak start motor kan, daripada perlahan pergi kepada laju, dia press sikit. Kan laju dia berubah. Jadi itulah kita panggil dia laju tidak seragam. Itulah kita panggil dia laju tak seragam. Jadi kamu kena ingatlah. Kamu kena ingat. Kalau dia dalam keadaan, satu garisan. Kamu tengok ni, kok ada yang pening lagi. Tengok garisan warna merah. Cepat sembuh tak? Tengok garisan warna merah. Masing-masing boleh tengok garisan warna merah. Cikgu tebalkan. Tak payahlah garisan warna hijau. Okey, tu garisan warna hijau tu. Nampak tak tu garisan warna hijau? Nampak tak? Okey. Soalan cikgu. Berapakah laju dekat tengah-tengah ni? Kena kira ke? Tak payah kira. Sebab apa? Sebab dia laju seragam dengan yang warna hijau. Bermakna kalau yang warna hijau tu adalah 2 cm per saat, sepanjang semua dekat garisan ni, semua yang pada di sini adalah 2 cm per saat. Itu maksud cikgu. Kalau tiba-tiba ada minta yang warna biru. Okey, cikgu tulis yang warna biru. Warna biru ni dekat sini. Bila dia minta, tiba-tiba dia minta dekat tengah-tengah antara warna biru tu. Dia minta kat sini. Tak payah kira. Sebab apa kamu dah kira dah 1.67. Maksudnya dekat sini adalah 1.67 cm per. Sama juga dengan warna hitam. Warna hitam dekat sini, bila kita tengok warna hitam dekat sini adalah semua pada yang garisan warna hitam, dia punya laju adalah berapa? 1.5 cm per saat. Itu nak cara baca graf dia. Kenapa cikgu cakap sama cikgu? Sebab itulah cikgu terang yang ni dulu. Cikgu terang satu garis lurus. Satu garis lurus bermakna semua dekat point-point ni, sini adalah laju dia 2 cm. Sini adalah laju dia 2 cm per saat. Sini adalah laju dia 2 cm per saat. Sebab dia tengah sekata sekarang ni. Dia tengah seragam. Jadi dekat sini, dalam laju tak seragam, ada seragam dia. Mana? Ni, warna hijau kat sini seragam dia. Warna biru dekat sini seragam dia. Warna hitam dekat sini seragam dia. Kamu akan nampak perubahan nilai laju bila dia tak seragam. Tetapi nak pergi kepada perubahan tu, dia akan seragam. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masa yang diberikan pun sudah hampir habis. Kita pun dah nak habis dah. Ingat cakap cikgu, minggu depan cikgu tak ada kelas. Cikgu ada konvo. Nanti cikgu akan maklumkan balik dalam grup. Cikgu akan maklumkan balik dalam grup. Jadi jarak hari ni nak pergi kepada next class yang mungkin cikgu akan rangka Sabtu atau Ahad, panjang. Jadi cikgu tak nak masa cikgu buat kelas tu kamu lupa semuanya. Kamu lupa ataupun kamu kurang jelas. Silap kurang jelas tu tak apa. Tak nak lupa. Jadi salin nota kelas kita hari ni elok-elok. Salin latihan kelas kita hari ni elok-elok. Cikgu akan pergi kepada pecutan. Next class adalah tentang pecutan. Okey ke? Boleh ke semua? Jelas ke setakat ni? Jelas. Okey. Okey, Kaizuran ada, Syahmi ada. Jadi cikgu bila dah hujung kelas ni, cikgu nak nampak kat kamu pattern soalan akhir tahun tu. Tu paling penting.
Okey, jadi sampai situ sahaja daripada cikgu. Maaf atas kekurangan-kekurangan ataupun tak faham apa-apa, just WhatsApp cikgu kan. Nanti cikgu akan terangkanlah. Kalau cikgu reply lambat tu, kamu push cikgu. Cikgu tak faham, cikgu tak faham. Okey, semua sampai situ sahaja dahulu untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat berhad. Bye. Assalamualaikum. Okey. Sama-sama, Zik.